Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan kuliah subuh kita pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwanal muslimin muslimat, duyufullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Taala memberi peluang, ruang dan memilih kita untuk sama-sama menjadi duyufullah, menjadi tetamu Allah Taala di rumah dia. Kita banyak bersyukur pada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi kasih, Allah Ta'ala masih sayang lagi, Allah Ta'ala masih lagi memilih kita dan memberi peluang kepada kita untuk menjadi duyufullah, menjadi tetamu dia di rumah dia. Muslimin muslimat semua, kita biar mari perasaan dalam hati kita bahawasanya kita mari masjid ni adalah kita merupakan tetamu Allah. Kita mari masjid bukan passing dia, bukan bahasa dia. Bukan passing dia, bukan bahasa dia pasal kita orang Islam kena mari masjid. Bukan passing dia, bahasa dia mengko kita orang tua kena mari masjid. Bukan passing dia. Bukan passing dia, bukan bahasa dia kita orang pecing kena mari masjid. Tak. Kita mari masjid ni kerana kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kita dipilih dan kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Bila kita pergi Mekah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, mutawif sebut kita ni duyufur rahman. Kita disebut sebagai duyufullah. Berapa orang labelkan kita ni duyufullah, duyufur rahman. Dan kita menerima hakikat. Dan kita pun kecek, kita kata alhamdulillah lah, Tuhan jemput hamba, Tuhan panggil hamba, baktulah sapa ke Mekah. Kita pergi Mekah, kita pergi rumah ibu segala rumah Allah Ta'ala, iaitu Kaabah. Bila kita balik tanah Jawi kita, balik kampung halaman kita, masjid-masjid yang ada di selain daripada di Mekah dan Madinah, kita tidak berasa bahawasanya bila kita main masjid ni kita tetamu Allah. Kalau kita bubuh atas bahasa dia passing orang Islam, kita ya kau Islam, hak sekitar kita tak, jiran kita tak. Kalau passing dia orang Islam kena main masjid, ramai lagi tak mari. Kalau kita bubuh passing dia, kita orang tua, kita ya kau orang tua, ramai lagi orang tua luar tak mari. Kalau kita bubuh passing dia, kita orang pecing, kita ya kau pecing. Sebab itu kita kena merasa bahawasanya kita mari masjid ni adalah duyufullah, kita tetamu Allah. Banyak masjid yang berjalan lah, tapi mungkin hamba tidak terpandang atau tak tengok kali. Dalam banyak-banyak tamu tengok saja masjid. Masjid Ija di Jalan Bahaya, Kota Baru, dekat rumah Datuk Mufti Kelantan.
Bila dijemput ambo ceramah, ambo tengok banner ambo tu dia letak situ tu. Dah atas tu dia tulis, selamat datang tetamu Allah. Unggapan yang memberi motivasi pada kita. Nak suruh biar kita khabar, kita mari ni adalah rumah Allah. Allah Ta'ala masih lagi kasih, masih sayang lagi kita. Dan Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang pada kita. Aku tahu mu banyak dosa. Aku tahu mu banyak salah. Aku tahu mu banyak silap. Jadi kerana itulah aku panggil mu mari rumah aku. Kerana bila mu mari rumah aku mengampunkan dosa-dosa. Mu tak ingat ke aku janji dah denganmu? Bila mu mari rumah aku, selangkah mu aku gugurkan 10 dosa. Dan aku gantikan dengan 10 kebajikan. Dah mu kira lah, jak daripada rumahmu sampai ke masjid berapa laka. Lepas mu kelik pula berapa laka. Dalam masa yang sama mu mari rumah aku, mu bagi salam pada aku dengan tahiyatul masjid. Dan ketika mu sujud dan rokok itu, waktu mu sujud dah, saat-saat yang paling banyak sekali aku menggugurkan dosa-dosa. Selepas mu semaya tahiyatul masjid, mu semaya sunat qabliyah, banyaknya mu sujud ketika tu. Dalam masa yang sama mu semaya jemaah, betapa banyak lagi aku gugurkan dosa ketika mu semaya jemaah. Sesudah semaya jemaah, ada di antara semaya yang mu semaya ba'diyah. Cuba membayangkan berapa kali mu sujud kepada aku. Dan di waktu itulah, bila hamba-hambaku sujud kepada aku, seberapa banyak aku akan gugurkan dosa-dosa. Sebab tu bila mu balik, mu berasa reknya, lepas ni mu nak mari pulak, lepas ni mu nak mari pulak, lepas ni mu nak mari pulak. Sebab apa? Kerana penghalang utama mu nak mari rumah aku ni ialah dosa. Sebab tu aku share ke mu berada di ambang kematian. Pagi ni, tengah hari ni, mungkin petang ni, mungkin malam ni, mu akan kembali kepada aku. Jadi aku nak suruh mu balik jemput jumpa aku dalam keadaan yang kamu tidak berlumuran dengan dosa. Syukur alhamdulillah. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak mari masjid saat ni lah, hamba, tuan-tuan, puan-puan, kita mandi sendiri. Tak ada orang yang tolong mandi kita pun. Kita nak mandi pesen mana, kita nak mandi gaya lagu mana, banyak mana, itu boleh kita. Nak mandi pakai cebok, pai, air hujan, whatever lah, boleh berlaku. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita sedang menanti satu saat orang yang akan mandi kita. Nak tak nak kita akan berhadapan dengan benda tu. Kita duk mandi ni, kita tak kelitah sikit rambut pun. Satu masa nanti orang akan mandi kita. Dan bila orang mandi kita, kita tidak ada pilihan. Ikut dia lah dia nak mandi lagu mana. Kita jangan khayal dan kita jangan imagine bahawasanya bila kita mati, orang akan mandi kita supaya kita tengok orang duk mandi orang-orang mati kampung kita. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Cuba bayangkan kalau kita mati di Mekah, kita mati di Madinah. Dia tidak mandi supaya kita mandi di kampung halaman kita ni. Kita ni mandi banyak aksesoris. Banyak aksesoris. Kapur baru, air bidara. Tak apalah, pasal moga bukan mati. Ramai sekali mati. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, dia nak buat style kita sini, cuba bayangkan antara satu waktu dengan sewaktu cukup ramai orang meninggal. Dan dia akan memandikan mayat itu dalam keadaan benda yang fardu sahaja. Benda yang fardu. Cuba bayangkanlah satu waktu itu jatah, tino, kecil, besar, tua, muda, ramainya meninggal. Jadi kalau dia buat style supaya dia mandi kita sini, mungkin makan masa lama. Seorang tu guru pondok, sebelum dia memulakan kuliah dia,
Dia menceritakan benda-benda ni supaya mari dalam perasaan kita ingat kemati. Kerana Luqman Al-Hakim dia pesankan dia dua perkara yang aku nak pesan kamu. Yang pertama, mu jangan lupa ingat pada Allah. Yang kedua, mu jangan lupa ingat kemati. Bila mu banyak ingat ke Allah, bila mu banyak ingat kemati, mu akan menyuburkan hatimu. Mu akan melakukan amal ibadat, mu akan melakukan amal-amal sebanyak yang dapat. Sama ada amal di dunia untuk amal akhirat. Mu akan cari harta seberapa banyak bila mu ingat kemati. Sebab apa? Pasal mu nak jadikan harta mu itu sebagai sedekah jariah. Mu cari harta seberapa banyak pasal mu nak akan sedekahkan, mu nak akan keluar zakat, mu nak akan pergi Mekah, mu nak akan pergi umrah, dan mu nak biayai orang-orang supaya pergi Mekah kata, pergi umrah kata. Kalau mu semua pakat duk fikir tak payah cari harta, pakat duk main masjid belaka, cuba bayangkan Islam bagaimana keadaannya. Sudah tentu orang pandai, orang Islam ni orang fakir, orang miskin. Silap besar. Fastabiqul khairat, maka berlombalah pada kebajikan. Bagaimana mu nak berlomba kalau mu tidak ada harta dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala kerana kita mampu mandi sendiri lagi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala, kita boleh pakai pakaian sendiri lagi. Amor nak pakai jubah, tuan-tuan nak pakai baju Melayu, baju kurta, pakailah ke apa pun, asal menutupi aurat. Nak pilih warna ke apa, pilihlah supaya atas masjid ni warna-warni. Kita sedang menanti satu saat orang akan pakai kita. Bila orang pakai kita tidak ada pilihan, sudah tentulah kain putih 3 lah 5 lah, ikut dia lah berapa-berapa lah. Hingga kita mati dah, terpulai ke dia. Dan kita jangan mimpi orang akan pakai kita supaya kita tengok tu. Seorang sahabat Nabi SAW, dia anak orang kaya. Sebelum dia masuk Islam, mak dia beli pakaian untuk dia 200 dinar. Tikut tu 200 dinar tu, kalau lah ni mungkin ribu-ribu. Bila dia masuk Islam, dapat taufik hidayah masuk Islam, Islam telah merubah cara hidup dia. Islam telah merubah tata cara dia. Dan dia berpakaian dengan jubah yang capur-capur. Satu hari dia lalu depan Nabi. Nabi tengok, dia pun berhenti. Dia pun cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, inilah keadaan hamba bila hamba masuk Islam. Islam telah mengajar pada hamba bahawasanya segala-galanya akan tinggal. Dulu ya Rasulullah, hamba anak orang kaya, hamba pakai baju 200 dinar. Rasulullah senyap. Duduk lama, lepas tu sahabat mai riwayat, dia kata, ya Rasulullah, sahabat kita mati dah, wafat dah. Isunya sekarang ni ya Rasulullah, nak tudung mayat dia tu tak ada kain. Hanya ada kain secopeng je, tutup muka kaki nampak, tutup kaki muka nampak. Lagu mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, tutuplah muka, dan kaki dia tu tutup dengan daun kayu. Terfikir tak dia daripada satu masa dulu pakai baju yang branded, jenama. Satu masa dulu kita boleh pilih ke dia, tetapi dia berakhir dengan keadaan lagu tu. Samalah juga Siti Khadijah, jutawan mulianya, sampai tika pun dekat nak mati, menitik air mata Nabi. Apabila Siti Khadijah tak ada kau sekali habuk kerana untuk memperjuangkan dakwah agama Allah, sehingga Siti Khadijah minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah kain serbanmu itu sebagai kapanku. Bila kita ingat kita pakai lagu ni, satu masa yang akan makan kita, terbayarlah kita. Syukur alhamdulillah kita sudah pakai pakaian sendiri, kita mari ke masjid. Kita jalan sendiri, tak ada orang tolong jalan kita.
Kita nak naik basikal, jalan kaki, motor, kereta, bolehlah kita. Dan kita sedang menanti satu saat sahabat-sahabat, muslimin muslimat semua, orang akan memperjalankan kita. Bila dia orang tolong jalan kita, ikut dia lah. Dia nak pikul ke, nak naik van jenazah ke, nak naik lori ke, boleh dia lah. Dan kita jangan ingat van jenazah yang ada di masjid tu adalah kenderaan terakhir kita. Belum tentu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita boleh mari masjid sendiri. Dan kita boleh semaya sendiri. Kita nak semaya duduk bucu mana. Hari ni duduk bucu ni, esok bucu ni. Hari ni duduk soh ni, esok soh ni. Mana-mana kita boleh duduk. Seluah masjid ni kita boleh duduk. Dan kita rasa duduk belakang mana-mana. Dan kita sedang menanti satu saat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, orang akan menyembahyangkan kita. Bila orang semaya kita, tak ada pilihan, tentu duduk depan tu imam. Inilah suatu saat yang kita sedang menanti-nanti. Kita berada di ambang kematian. Kalau dengan umur yang ada depan hamba ni, lambat laun sahaja. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam mood Rabiul Awal. Pagi ni kuliah subuh, hamba nak mengajak kita sembang-sembang Rabiul Awal. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala, bila kita jemput penceramah-penceramah untuk mengajar Rasul, sudah tentulah orang akan membincangkan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ni hamba nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada seorang ibu yang hebat, seorang bapa yang hebat. Jarang kita dengar cerita berkaitan dengan Siti Aminah. Jarang kita cerita berkaitan dengan Abdullah. Anak yang hebat mesti lahir daripada ibu bapa yang hebat. Anak yang juru mesti lahir daripada ibu bapa yang juru. Lihat saja Syekh Qadir Jailani, sehingga menjadi seorang wali Allah. Bagaimana latar belakang ibunya, bagaimana latar belakang ayahnya, kahwin dua tu sehingga melahirkan manusia wali Allah Syekh Qadir Jailani. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya mesti lahir daripada ibu yang hebat dan bapa yang hebat. Ketika hamba dijemput untuk menyampaikan ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar yang nak pergi ke overseas, hamba mula-mula masuk mukadimah, hamba berkata, anak-anak semua, anak-anak tak sahagah, anak-anak tak sombong, anak-anak bukan anak-anak yang hebat. Wakat tobik anak mata tengok kat hamba belakang. Moga tak ada orang masuk kata peleceh lagu tu. Semua kata bagus anak-anak. Anak-anak lah pelajar yang hebat lah. Kabapung pun kita masuk, kita kata tersesahu lah. Demo bukan hebat. Yang hebatnya ialah ibu bapa awak. Ibu bapa awak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah khalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala kata, aku yang mengeluarkan kamu daripada perutmu, bukan misi, bukan tok bidah. Kalau aku tak sebab tobik daripada perut ibumu untuk sepas itu, aku, Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, daripada perut makmu. La ta'lamuna syai'a, mutasahagah. Bodoh kelu waktu tu. La ta'lamuna syai'a, mutak tiga sekali habuk. Wa ja'ala lakumus sam'a, aku jadikan kamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, perasaan hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ibu bapakmu didik, jaga
kawal, tarbiyah pendengaranmu, penglihatanmu, hati dan perasaanmu, sehingga mu menjadi manusia yang hebat. Siapa sebenarnya? Sebab itu kita kata guru yang pertama dalam hidup kita ialah ibu. Pak kita nak babit dada, kita kata kita hebat. Menyebabkan kita lupa diri bahawasanya kita boleh duduk setara ni adalah kerana ibu dan bapa kita. Cuma kita rasakan ibu bapa kita tidak pergi overseas. Ibu bapa kita tidak memiliki ijazah seperti kita. Tetapi ibu kita memiliki ijazah doktor, PhD, mendidik anak yang hebat. Awak semua belum tentu lagi berjaya didik anak esok. Sejarah ada kita boleh tengok. Tidak semestinya ayah dia PhD. Tidak semestinya mak dia PhD. Anak dia Allahu Rabbi ya Karim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ibu yang hebat, Siti Aminah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki bapa yang hebat, Abdullah. Man hiya Siti Aminah? Siapa dia Siti Aminah? Siti Aminah ialah perempuan suci yang tidak pernah disentuh walaupun dihidupkan di dalam zaman jahiliyah. Siti Aminah tidak pernah dinodai. Siti Aminah tidak pernah terjerumus dalam perzinaan. Dan Siti Aminah dikawali oleh ibu bapa dia, ditarbiyah, dijaga, dididik sunnatullah. Bapa yang Allah Ta'ala pelihara Siti Aminah kerana mung satu masa nanti Siti Aminah akan dikahwinkan, dan bila mu kahwin mu akan jadi isteri, dan bila mu kahwin, bila mu menjadi isteri mu akan mengandung dan mu akan melahirkan anak. Dan anak yang akan mengandung ini akan menjadi pemimpin agung untuk sejagat seluruh alam. Sebab itu aku pelihara-imu wahai Siti Aminah. Nampak tuan-tuan? Ayah dia cukup jaga sehingga Siti Aminah tidak keluar rumah. Takut disentuh oleh lelaki-lelaki yang semua kita sedia maklum di zaman jahiliah. Orang-orang jatuh ketika tu cukup berminat dan bercita-cita untuk mendapatkan Siti Aminah. Mengikut riwayatnya Siti Aminah ni comel tuan-tuan. Padahal dia boleh anak comel. Siti Aminah ni comel. Orang semua bercita-cita untuk dapatkan Siti Aminah. Tetapi pok dia ni hebat, boleh jaga Siti Aminah sehingga tidak pernah disentuh. Dan orang tidak berani walaupun zaman itu kaki-kaki dia beramah. Begitulah juga Abdullah, seorang jejaka yang cukup diminati oleh orang perempuan ketika itu. Tetapi Allah Ta'ala pelihara si Abdullah tidak pernah walaupun setitik minum air. Hatta setuh pun tak sekali-kali. Walaupun remaja di waktu itu, aktiviti dia pensinaan, perjudian, nipu, tanah anak, teno hidup-hidup. Tetapi Abdullah tidak pernah buat kerja lagu tu. Apa isyarat Allah Ta'ala buat mari lagu tu? Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, bila ibu bapa yang baik, mak juruh, pak juruh akan melahirkan anak yang juruh. Ini sunnatullah. Pak yang hebat, mak yang hebat akan lahir anak yang hebat. Sunnatullah, Allah Ta'ala tidak akan jodohkan perempuan yang baik dengan lelaki yang tidak baik. Allah Ta'ala pelihara perempuan yang baik dijodohkan dengan lelaki yang baik. Ini sunnatullah. Fitrah Allah Ta'ala jadikan gitu. Hak baik akan jumpa dengan hak baik. Tetapi bila di zaman mutaakhir, dekat-dekat nak hari kiamat, dan dikatakan dalam kitab-kitab,
Di antara tanda-tanda dekat nak kiamat, apabila lelaki yang baik dijodohkan dengan perempuan yang tidak baik. Perempuan yang baik dijodohkan dengan lelaki yang tidak baik. Ini adalah di antara penanda hari kiamat akan tiba. Dekat. Allah Ta'ala telah balik dah sunnatul alam. Jadi bertukar dah, kakilah ke atas, padalah ke bawah. Nak ingat kita tuan-tuan, sunnatullah, guru dihormati oleh anak murid. Bila dekat nak kiamat, bertungging kakilah ke atas, padalah ke bawah. Anak murid perlu dihormati. Cikgu, dok guru kena hormat ke anak murid. Nampak tak terbalik kuat? Cikgu kena tunggu anak-anak murid di pintu pagar sekolah. Kenapa? Kerana nak ucap welcome back to school. Nak ucap selamat datang ke sekolah. Kalau tak ucap lagu tu, anak murid tak apa nak mari sekolah. Tunggu di pintu pagar sekolah, siap dengan tarikh lahir ke apa. Sebab untuk meraihkan anak murid hari lahir, birthday, supaya anak murid berasa seronok, berasa dimuliakan, berasa dipuji, berasa disanjung bahawa anak murid mai sekolah. Kalau tidak, tak apa nak pergi sekolah. Tuan-tuan lebih tahu pada hamba. Tok guru diharamkan mengata-ngatakan atau memukul dan sebagainya kepada anak murid. Tetapi anak murid bereh, boleh kata belaka ke tok guru. Nak kata ke dia, nak buat ke dia. Nampak sunnatul alam sudah mula berubah. Anjing dengan kucing dulu tak boleh duduk dekat. Siapa orang tua buat apa patah, mung ni kat sopan anjing dengan kucing. Hari ni anjing dengan kucing boleh saing oleh. Sunnatullah, lelaki yang baik, perempuan yang baik akan dijodohkan. Kilang proton saga akan melahirkan produknya proton saga. Tak logik dia akal kilang proton saga tu bik kereta macam ni. Rebah congok tu. Pengurus kilang. Allah Ta'ala jadikan perempuan ada kilang melahirkan manusia. Nama dia rahim. Kalaulah kilang itu kilang yang baik, akan lahirlah produk yang baik. Suami sebagai pengurus kilang. Bila pengurus kilang pandai mengatur, pandai mentarbiyah, pandai menjaga kilang dia, pandai menguruskan kilang dia, alangkah comel loteng. Kita pun lihatlah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, remaja-remaja yang ada di sekeliling kita, dekat dengan kita. Kenapa jadi lagu tu? Alah lahir daripada ibu dan bapa yang tidak hebat. Inni kuntu minaz zalimin. Aku menzalimkan diri aku sendiri. Sebab itu lahirlah seperti yang kita dengar hari. Cerita pendeknya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, maka dijodohkanlah Siti Aminah dengan Abdullah. Waktu Siti Aminah mengandung, Allah Ta'ala sudah awal-awal lagi sudah bagi dah mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nanti jadi nabi dan rasul. Allah Ta'ala sudah tarbiyah, sudah didik, sudah beri penanda mukjizat. Ibunya yang mengandung tidak pernah mutah. Ibunya mengandung tidak pernah berasa loyo. Ibunya mengandung tidak berasa pening dan tidak merasa bahawasanya kesusahan mengandung, sakit, tak larat seperti yang orang lain rasa. Dan ibu Siti Aminah ini waktu mengandung tidak pernah mengidam. Tak ada mengidam. Tidak seperti rutin kita. Mengidam nak makan gotu, mengidam nak makan bani, ngalah kali nak mengidam nak makan tok laki.
Tak boleh duduk dekat, cakap nak kekoh dia. Tapi Siti Aminah tak merasa. Dalam masa yang sama, awal-awal lagi Allah Ta'ala sudah tarbiyah, sudah didik, sudah membentuk. Allah Ta'ala matikan suami dia Abdullah. Cuba bayangkan seorang isteri yang mengandung, tok laki tak ada. Mengajar kepada Siti Aminah supaya berdikari. Tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami dipikul 100% oleh manusia yang bernama Siti Aminah. Allah Ta'ala uji Siti Aminah. Bila desakan hidup, bila suasana lagu tu, aku nak tengok. Sampai satu masa Siti Aminah sanggup tak dia menjual maruah diri dia untuk mendapat sesuap nasi. Aku nak tengok Siti Aminah bila suasana dia tidak ada suami sedangkan dia mengandung. Adakah dia memperjudikan diri dia, kehidupan dia untuk mendapat menyara hidup dia. Tetapi Siti Aminah stay dengan keadaan serupa tu juga. Walaupun desakan hidup tidak ada suami, dia tidak pernah untuk cari sama sia menjual diri. Tuan-tuan boleh rojok tengok Sirah Nabawi. Tuan-tuan akan jumpa dalam edisi Arab. Cuma alih-alih bahasa sikit supaya kita mudah faham. Mesti menjadi ibu yang hebat. Dia tidak sanggup untuk memperjudikan diri dia kerana untuk kandungnya dia. Kita ni tuan-tuan, kerana desakan hidup, kesempitan hidup, itulah orang kata sanggup jual diri, sanggup jual maruah, sehingga sanggup jual iman, melutut pada orang-orang yang tidak sepatutnya. Tetapi Siti Aminah tak begitu. Bila Rasulullah SAW berada dalam kandungan, siapalah boleh untuk dilahirkan, diputerakan 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah, hari Isnin, dia hening pagi waktu subuh. Lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, jam yang sama, minit yang sama, saat yang sama, lahirnya Muhammad, padamnya api Majusi yang tidak pernah padam. Gagariu set-set Majusi. Raja panggil ahli-ahli tilik, raja panggil tukar-tukar sihir, raja panggil tok nujum, pakar-pakar. Mana tak kena yang api ni jak tak kalau tu tak ada mampu khabar-khabar pagi ni mampu. Diselidik, ditilik. Dapatlah jawapan. Dia kata, tuanku, api kita mampu ni kerana lahirnya seorang budak jatah, anak jatah di ujung kampung sana. Bila kita selidik tengok hari yang sama, jam yang sama, minit yang sama, saat yang sama budak ni beranak, waktu ni lah api kita mampu. Raja dia kata, kalau benarlah bagai dikata oleh puak-puak mung, ini adalah merupakan satu penanda malapetaka untuk agama kita. Jangan tunggu lama-lama, aku arahkan supaya kamu membunuh budak tu. Bukan waktu Nabi dakwah nu yang orang nak bunuh. Mula-mula beranak tu orang nak bunuh tu. Maka hantarlah rombongan untuk bunuh budak tu, cari tu. Selidik, tanya khabar. Budak ni pok mati dah. Tok dia nama Abdul Muttalib. Popok saudara dia nama Abu Talib.
Abu Lahab, Abu Jahal dan Sayyidina Hamzah sebelum Islam. Bila bunyi cucu Abdul Muttalib dimalui ketika itu di kota Mekah dan seluruh pelosok Mekah. Bila selidik lagi, budak ni dilingkungi oleh popok saudara kaki-kaki kedebel belakang. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah. Pergi nak pergi bunuh budak tu. Takut kena bunuh. Bunyi nama Abu Lahab, terberok tolong-tolong. Bunyi Abu Jahal pakat kecing dari suat tu. Bunyi Abu Talib, ramai kucu-kucu kerana Abu Talib adalah top 5 orang yang kaya ketika itu. 5 yang terkaya, jutawan-jutawan mulyana ketika itu. Memiliki kaki-kaki puku. Pakai ilah dengan gitu dia nak bunuh Muhammad. Ini sunnatullah. Bila Nabi berusia 6 tahun, Siti Aminah teringat ke arwah suami dia. Bawalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah makam ayahanda. Allah Ta'ala tarbiyah sekali lagi, mematikan pula ibunya. Cuba kita bayangkan, bila manusia yang tidak ada ibu, tidak ada ayah, sudah tentu jati dirinya tinggi, sudah tentu dia akan berdikari, dia selayaknya memiliki motivasi yang tinggi untuk meneruskan kehidupan. Kita ada anak kita pergi camping 3 hari, 5 hari, 7 hari. Segala kelengkapan kita siapkan. Bila siapa dekat camping, Pak Kurusu, urus dia kata ke dia. Urus dia kata, bermula saat ni awak semua kena ikut undang-undang peraturan kerusuh ataupun camping. Undang-undangnya, peraturannya sini, kalau nak makan masak sendiri. Mun tak masak matilah, ikut englah. Sudah makan pinggan basuh sendiri. Kain baju basuh sendiri. Tempat tidur cari sendiri. Tempat tidur kena kemas sendiri. Bapa dia ajar kita supaya anak kita berdikari. Pun kelik rumah, siap makanan mak, basuh pinggan mak, basuh kain baju mak, segala-galanya mak. Tak ada fitih mak ayah. Siapa zat? Mak ayah belaka. Anak kita akan jadi kan. Mudah-mudah dia. Allah Ta'ala bukan saja nak mati mak dia dengan ayah dia. Kun fayakun, Allah Ta'ala boleh buat lebih pada tu lagi. Tak payah mati lagi, nanti tunggu Muhammad besar, pas mati ya. Di antara hikmahnya tuan-tuan, bila Nabi jadi Nabi dan Nabi jadi Rasul, orang tak boleh nak bakit atas teket ibu bapa. Bila Nabi jadi Rasul dan Nabi jadi pimpinan agung, orang tak boleh nak petikai. Muntasah kecik mama. Gemuluh makmu dulu aku kenal. Dalam poket aku gemuluh makmu. Muntasah kecik mama. Aku kenal pokmu tu dulu. Dalam poket aku perangai pokmu. Tuan-tuan lihatlah, mana ada orang membicarakan tentang atas diri Siti Aminah dan juga Abdullah. Orang tak boleh nak argue sikit lah, kerana dia adalah memiliki seorang ibu dan bapa yang hebat. Tak ada pun orang Arab di kota Mekah ketika tu, bila Nabi royak ke apa dia, muntasah kecik Muhammad, pokmu dulu pun lagu tu juga. Muntasah kecik Muhammad, makmu dulu lagu tu juga. Kita tidak pernah dengar dalam syirah. Nampak? Anak kita bila agah, Gabriel kata, tak sah kecek lah, aku kenal lah bakong. Aku kenal bakong. Ayahmu tu dalam poket aku.
Lepas tu khabar-khabar mari nak begini kat aku tak salah. Nampak tu. Bila Rasulullah dimatikan ibu dan bapaknya, menumpang kasih dengan Abdul Muttalib, bayarkanlah tok yang sudah tua. Tak larat dah tuan-tuan. Nyawa lah kok teling. Boleh dukung cucu. Boleh nak main-main dengan cucu. Pok kita lah ni kita ni. Pun kalau bini di rumah tu beranak lagi. Ha. Oh penat kita nak dukung dia. Kita nak jalan puatu takut. Orang muda-muda apa cikgu ni tak apa lah. Kena support email kita tu kat dia tu. Ambo-ambo ni pun nyolu. Batu kalau kita nak cari pasangan, cari yang muda-muda, nak beranak leluh kita. Kau berasa nak juga cari hak sebaya dengan kita agak-agak sama expired. Payuh pula ustaz balik kutip buru. Itu full dah. Tak lama menumpang kasih dengan Abdul Muttalib, matilah Abdul Muttalib. Topelah dengan Abu Talib pak saudara. Abu Talib ni tuan-tuan 5 pak dalam 1 dia bawa Nabi pergi menego. Hak nak ajar nego tu 1 bab. Tapi dalam masa yang sama Abu Talib nak sahu dia memiliki anak saudara yang comel. Jatuh pula. Dia nak sahu kat orang. Aku ada anak saudara comel. Aku ada anak saudara jatuh. Nak sahu. Hak nak ajar nego tu 1 bab. Sebab itu setiap kali dia pergi mana-mana dia tidak akan tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke dia orang ni tuan-tuan, dia ada mesyuarat tahun ni. Perjumpaan tokoh-tokoh besar. Antaranya ialah Abu Talib, Waraqah bin Naufal. Saudagar besar ni tuan-tuan tahu. Waraqah bin Naufal di samping dia adalah tok guru tok guru ahli kitab, dia tokoh besar. Siti Khadijah dan beberapa orang lain lagi. Setahun sekali dia ada mesyuarat pokok dia set-set tokoh. Mukhtar Bukhari, Maidin, kalau berjual kedaruci tak faham dia mesyuarat. Ni tokoh-tokoh. Siapa cikgu Yi ni kata sodok Pak Putih. Ustaz Najib ada tepat. Gua tu Dobi tu tak mau tahu tak panggil buah mari dengan wajah tak gerak. Abu Talib bawa pergi tempat mesyuarat. Bila masuk dalam kemah, Rasulullah duduk luar. Budak-budak terus masuk. Mari saudagar lain lagi pun tengok ada budak duduk luar. Omong-omong tak ada orang boleh mari sini. Khabar budak-budak duduk mari. Langsung dia tanya bahasa kita kat awal. Dia mau mari di mana? Mau mari turut Pok Dara. Siapa dia Pok Dara tu? No ada dalan. Siapa dia? Abu Talib. Bunyi Abu Talib ambil dukung selalu buat masuk dalam. Pasal bunyi Abu Talib. Pok kita lah dah. Bila kita pergi jabat dulu kepung boh bawa anak. Berebut pakat dukung belakang. Munggu anak boh kan. Alah comelnya pergi berdaya kotak lah ke anak boh. Nak ambil hati boh. Pong tukar kebun bawa anak. Ada orang tengok. Pada anak boh tu putih posokok. Tapi munggu anak boh. Tahu ada. Datuk bawa cucu dia. Semua pakat nak dukung belakang. Terus bawa Datuk mari sini. Allah comelnya cucu Datuk, comelnya Datuk. Nak ambil hati Datuk lah tu. Abu Talib pun gitu. Semua pakat dukung orang masuk dalam belakang. Letak tepi tu Abu Talib pun tengok. Tidak ada yang masuk sini. Tapi Nabi ni istimewa. Nabi jauh tidak terbolah. Dia duduk. Dalam masa yang sama rupa-rupanya muslimin muslimat semua Waraqah bin Naufal duk perhati ke Nabi. Tengok.
Dalam masa yang sama, Siti Khadijah juga tengok ke Nabi. Dan penglihatan mereka berdua ini cukup berbeza. Bila habis haja musyawarah, Waraqah bin Nawfal mari tempat Abu Talib. Dia kata, anak saudara mu ke ni Abu Talib? Memang anak saudara kawan. Kalau saya tajuk tuan tadi. Cuma aku nak pesan ke Musa, mu jaga molek anak saudara mu ni, kerana aku tengok anak saudara mu ni ada talent. Satu masa nanti akan jadi pemimpin agung. Anak saudara mu ni, Romo anak saudara mu ni akan menjadi pemimpin besar. Dan mu kena jaga molek anak saudara mu. Satu masa nanti dia akan dimusuhi oleh seluruh orang Mekah. Mu kena tolong jaga, tolong beringat. Sebelum ni Abu Talib jaga hebat dah. Bila Waraqah bin Nawfal kata gitu, lebih lagi lah. Di mana sahaja Muhammad pergi, dia akan ada. Selangkah Muhammad, selangkah dia. Oleh kerana itulah tuan-tuan, Rasulullah tengok Abu Talib ni saya dan jaga dia sampai gitu mu, sehingga ke akhir hayat dia. Akhir hayat Abu Talib. Gapo dia hak Nabi Muhammad buat dia tolong belaka. Orang nak bunuh Nabi Muhammad, dia galak-gati duduk depan. Sebab itu Nabi Muhammad berdoa pada Allah Ta'ala, mengenangkan jasa pok saudara dia ni, supaya Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah. Tapi Allah Ta'ala tidak pilih Abu Talib untuk Islam, maka matilah Abu Talib. Nabi berdoa lagi pasal mengenangkan Abu Talib, jaga dia sampai gitu mau, sehingga kan untuk dia berdakwah dan sebagainya. Dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, mun tolong puyak ingatkanlah seksa neraka pok darahku. Kalau mu tidak pilih dia untuk berada dalam Islam, sudah tentu dia akan mati dalam keadaan lagu ni. Dan lazimnya orang mati lagu ni akan berada dalam lagu. Aku nak minta denganmu, ya Allah, mu tolong ringankanlah seringan-ringannya seksa untuk pok saudara aku. Allah Ta'ala makbulkan. Mana seksa yang paling ringan? Pakai kasut daripada api ni aku. Bubuh kaki, geleguk kepala. Tu paling ringan sekali. Tak ada dah paling ringan sekali. Nampak tu? Siti Khadijah tengok juga. Tetapi Siti Khadijah tengok sudah mula jatuh cinta. Dia tak pernah tengok lagi orang jatuh yang secomel Nabi. Dia sudah mula mari perasaan rasa. Bila balik aja musyawarah, Siti Khadijah ni ada seorang orang kane, orang harapan dalam perniagaan dia. Namanya Maisarah. Maisarah ni lelaki, bukan puan. Kita pergi bubuh nama puan. Maisarah ni lelaki, orang harapan Siti Khadijah. Bila habis musyawarah balik, Siti Khadijah kata, Maisarah, aku nak perluaskan perdaganganku. Kita akan buka cawangan-cawangan baru nego kita. Mu tolong buka iklan, cari pekerja-pekerja. Kita akan latih pengurus-pengurus cawangan di tempat baru kita. Cerita pendeknya, bila buka iklan, offer pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun terima untuk jadi pekerja dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah pun bawa lah dalam perniagaan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan gini ke, Rasulullah juru betul dia. Dia tak ada niat bersatu. Niat nak nego, nak cari sama seria, gitulah ibarat kita kata. Tetapi Siti Khadijah pun gitu juga. Tetapi dalam masa yang sama, moga dia kena jeling juga tengok. Dan dia perhati atas bawah, belakang depan, kiri kanan. Langsung bila balik, dia neng temu hatak. Maisarah kata, "Boh,
Ambo tengok boh ni 2-3 hari neng semacam. Neng semacam. Kau boh nak buka cawangi nego lagi. Kau boh mikir apa lagi. Keuntungan kita ni boh berlipat ganda. Kalau banding dengan dulu, sekat kita ambil pekerja baru ni 3-4 kali ganda untung. Inilah yang aku nak suruh mu kita tengok cara dia nego. Macam mana kita nego dulu dengan barang banyak ni, untung banyak ni. Kabar-kabar dia nego, barang banyak ni juga, tapi untung siapa berlipat ganda. Adakah dia ambil barang lain, masuk dalam barang kita, untung dia campur dengan kita. Tolong pergi perhati. Masyarah pun follow Rasulullah SAW. Masyarah tengok cara Rasulullah berniaga. Dari sudut komunikasi dia, dia berinteraksi dengan pelanggan, air muka dia, tutur kata dia, dan cara dia berniaga. Bila orang tua mari kecek cara lagu ni, bila budak mari lagu ni, orang tino mari lagu ni, orang tua lagu ni, orang jatah lagu ni. Masyarah duk perhati tengok. Dan dia tidak pernah sentuh pun barang jualan untuk diri dia. Kita kalau orang minta tolong jual moktel ke dokong, bodoh-bodoh kita koyok juga sebutir 2. Toke nak marah. Tengok-tengok sebelah tu kat 4 kilo makan saja. Paklik di rumah pula bini tanya. Bunyi kata dia mau jual dokong. Toke tak boleh buat kelik. Tak boleh orang mahu toke. Oh kalau gitu cari toke lain nak kau benar balik tak boleh. Pung 2-3 kilo buat kelik. Untuk lelaki jual buah ke. Contoh. Kalau jual bagai buat kelik bagai. Tapi Muhammad SAW tidak pernah kosek. Keuntungan banyak mari bapa. Semua orang dia kata muka kata kalau mu nak beli pergi kat kedai budak tu. Kalau mu nak beli kedai budak tu. Tak kita lah tuan-tuan. Bila dalam banyak-banyak, dalam banyak-banyak kedai, ada kedai tu yang mesra pelanggan. Kalau kira-kira 5 ya 12 sen. Tak apalah pak cik 12 sen. Pergi beli sayur dalam pasar. Beli gotu pung bela-bela ni nyobuh lada, nyobuh gotu hok bagi free. Apa? Lebih-lebih lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pacara kecek pula menarik perhatian orang. Habis seluruh orang kata kamu nak beli situ kat budak tu, kat budak tu. Menarik perhatian. Balik cerita kepada Siti Khadijah, cara Nabi berniaga, inilah dia benda. Kau mari lagi Siti Khadijah. Nengung. Masyarakat kata, nengung pasal lain ni boh ni. Cerita pendek lah pasal luar pecerah dah. Gapa dia tuan-tuan? Siti Khadijah kata, masyarakat bahasa rekah lah mengguna. Sebenarnya aku berminat dengan Muhammad. Aku kena mutulai ajah. Masyarah kata baik boh. Masyarah jumpa dengan Nabi Muhammad, kona lah kali dia pun raya. Dia kata Muhammad, boh tu kena kamu tu. Nabi Muhammad SAW kata ke dia, terima kasih banyaklah kalau boh kena kat ambo. Ambo takut boh tak kena kat ambo. Takut boh tak suka cara ambo nego, cara ambo kecil. Masyarah kata dia bukan kena hak tu. Dia kena kemung. Dia nak nikah ngemung. Rasulullah kata impossible. Tak mungkin. Tak kira dia nak nikah dengan aku. Aku ni yatim piatu sesok barat pula. Pakai aku miskin. Aku koli dia pun.